Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan kelas Tata Bahasa Melayu. Kali ini kita akan mengetahui tentang kata penjodoh bilangan. Okey. Seperti mana yang kita sedia maklum, penjodoh bilangan ni selalu digunakan dalam karangan dan juga selalu ditanyakan dalam soalan kertas 1. Biasanya penjodoh bilangan ni kita gunakan untuk kata seperti sebuah rumah, sehelai kertas. Okey. Apa lagi contohnya? Sebiji telur atau sebatang sungai. Itu adalah contoh-contoh kata penjodoh bilangan. Jadi penggunaan kata penjodoh bilangan ini bergantung kepada bentuk, rupa dan saiz. Okey, bentuk, rupa dan saiz. Dan biasanya digunakan pada manusia, haiwan atau tumbuhan. Terdapat lebih dari 10 kata penjodoh bilangan yang biasa kita guna adalah seperti baris, batang, biji, ulas, ekor, ikat, lembar. Di setiap penjodoh bilangan kita gunakan untuk penggunaan yang berbeza-beza. Sebagai contoh, kalau kita nak gambarkan sekumpulan tentera yang ramai, kata angkatan. Okey. Atau kita nak guna untuk benda yang tipis, lebar dan rata, kita biasanya gunakan perkataan keping. Kawan. Okey, untuk menggambarkan sekumpulan haiwan, sebagai contoh sekawan gajah atau sekawan kerbau atau sekawan lebah. Itu biasanya kita gunakan untuk menggambarkan penjodoh bilangan bagi haiwan. Okey. Untuk buah-buahan pula. Bagi buah-buahan, penjodoh bilangan yang selalu kita gunakan adalah seperti seulas. Nak menggambarkan buah tu yang berbiji. Sebagai contoh, seulas durian. Atau seulas limau. Ataupun seulas manggis. Buah yang bijinya kecil. Kita gunakan kata penjodoh bilangan ulas. Okey, bagi buah yang besar, yang secara banyak, kita gunakan tandan. Contoh, setandan pisang ataupun setandan buah kelapa sawit. Okey, nak menunjukkan gugusan dia yang banyak. Malah ada juga kita gunakan untuk benda yang pendek seperti puntung, sepuntung rokok atau sepuntung kayu api. Itu nak menggambarkan saiz yang kecil. Okey. Jadi kalau saiz yang besar, kita gunakan buah saiz yang besar atau bentuk yang padu, kita gunakan perkataan buah. Sebuah rumah, sebuah sekolah, sebuah bas. Okey. Jadi untuk menguji kefahaman kita
pada tajuk hari ini, iaitu tata bahasa penjodoh bilangan. Cikgu akan berikan beberapa soalan untuk menguji kefahaman kamu semua. Okey, untuk soalan yang pertama, ibu meletakkan tempat kosong bunga mawar di dalam pasu sebagai hiasan. Soalan, ibu meletakkan tempat kosong bunga mawar di dalam pasu sebagai hiasan. Apakah kita nak gunakan A, sekaki, atau B, setangkai? Okey, A, sekaki, B, setangkai. Jawapannya adalah betul. Jawapannya adalah B, setangkai. Okey, soalan yang kedua. Ayah mengutip beberapa tempat kosong nasi yang bertaburan. Ayah mengutip beberapa tempat kosong nasi yang bertaburan. A, ulas, B, butir. Apakah jawapannya? Jawapannya adalah ayah mengutip beberapa butir nasi yang bertaburan. Okey, kita gunakan butir untuk menggambarkan benda yang kecil, butir. Seterusnya, adik makan tempat kosong jagung rebus. Adik makan tempat kosong jagung rebus. Apakah kita nak gunakan A, setongkol, atau B, sebatang? Jagung Jagung kita nak gunakan tongkol atau batang? Okey, jawapannya adalah A, setongkol. Beberapa tempat kosong kertas di atas meja itu berterbangan apabila ditiup angin. Ulangan, beberapa tempat kosong kertas di atas meja itu berterbangan apabila ditiup angin. Adakah kita nak gunakan helai? A, helai, ataupun B, keping? Nampak penggunaan yang sama, tapi apakah penggunaan kata penjodoh bilangan yang sesuai? A, helai, B, keping. Jawapannya adalah A, helai. Beberapa helai kertas di atas meja itu berterbangan apabila ditiup angin. Helai. Soalan terakhir adalah, pihak polis terpaksa melepaskan beberapa tempat kosong tembakan ke arah perompak yang bersenjata itu. Ulangan, pihak polis terpaksa melepaskan beberapa tempat kosong tembakan ke arah perompak yang bersenjata itu. Apakah kita nak gunakan kata biji untuk menggambarkan peluru yang dilepaskan, atau kata das bagi tembakan yang dilepaskan? Jadi apakah jawapan yang sesuai? Pihak polis terpaksa melepaskan beberapa das tembakan ke arah perompak yang bersenjata itu. Das, DAS. Jadi untuk latihan pada kali ini, cikgu nak kamu bina ayat berdasarkan kata penjodoh bilangan yang diberikan. Yang pertama adalah cekak,
C-E-K-A-K, cekak. Kata yang kedua adalah batang, B-A-T-A-N-G, batang. Kata yang ketiga adalah rawan, R-A-W-A-N, rawan. Seterusnya, kata yang keempat adalah helai, H-E-L-A-I, helai. Dan kata yang kelima adalah utas, U-T-A-S, utas. Tuliskan kelima-lima penjodoh bilangan ini di dalam buku tata bahasa dan pemahaman kamu. Semoga berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.